Walaupun bapak dipintas di situ, Roja tengah-tengah berjaya meminta kedudukan Nizam jatuh ke yang ketiga. Saya kedudukan yang pertama. Dipintas kembali bagaimana ya? Roja agak agresif untuk sebentar kedudukan yang kedua. Walau bagaimanapun agak pintar Nizam ya, mengambil selekor untuk memastikan bila kekal di yang kedua dalam usaha mengejar kedudukan pertama dan cuba menghalang Syahrar daripada Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Rakan Lepak Santai. So, pada hari ini saya akan membuat rangkuman untuk perlombaan-perlombaan yang telah dilangsungkan pada bulan 3 ya. So, kalau diikutkan pada bulan 3 ini saya ada 4 perlombaan yang akan saya hadir, dan bulan 4 ada 1 perlombaan sebelum puasa yang mana akan dilangsungkan juga ya, sehari sebelum puasa. Tak jauhlah, di Pinji sahaja. So, pada hari ini saya akan rangkumkan untuk 3 perlombaan dahulu. So, lagi 2 perlombaan saya akan buat pada bulan puasa nantilah. Okey, so pada bulan 3 ini ada 3 perlombaan yang telah saya hadir iaitu pada 12 hari bulan, di mana saya telah mengendalikan sebuah perlombaan bagi di Jalan Kebun, track S30. And then keesokan harinya saya mengendalikan perlombaan MNC di Kota Raja, dan minggu berikutnya pada 20 hari bulan saya telah bersama-sama dengan rakan-rakan daripada PPRCC berlumba dalam Cekodok Series di sana. Okey, kita ke S30. Selepas perlombaan MNL tempoh hari di Putrajaya, Mr. Terran berminat untuk menggunakan perkhidmatan saya untuk mengendalikan satu perlombaan anjuran beliau, iaitu perlombaan T-Pro Cup yang mana dilangsungkan di track bagi S30 di Jalan Kebun Kelang. Track ini tak jauh daripada Kota Raja, di mana perlombaan ini diadakan pada 12 hari bulan. Ini adalah track pertama kali saya hadir, dan saya mengendalikan lebih kurang dalam 7 grup. Lebih kurang dalam 60 peserta lah, dalam 60 peserta.
di mana hanya 2 kategori saja dipertandingkan, iaitu kategori EP bagi dan juga GP bagi. Dua-duanya saiz 1/8 lah. Okey, dalam perlumbaan ini diadakan hanya 1 hari saja pada hari Sabtu dan bermula awal pada pukul 8 sebab kita nak elakkan hujan. Tapi memang tak hujan lah. Kiranya bersyukurlah kita hari tu memang tak hujan langsung. So memang perlumbaan kita dapat tamatkan untuk semua hit dan juga semua final. Okey, untuk perlumbaan ini untuk kategori EP memang dimonopoli oleh Mizan di mana TQ dan beliau juga adalah pemenang untuk kategori EP bagi, manakala untuk kategori GP pula beliau juga TQ tapi agak malang kerana pada perlumbaan tersebut beliau tidak berjaya untuk memenanginya, hanya menduduki tangga yang ke-6 dan pada perlumbaan ini dimenangi oleh Reza. Di kedudukan kedua Ken Sang dan di kedudukan 3 adalah Ong Chiong. Manakala untuk EP pula Mizan menduduki tangga yang pertama, Bashir di tangga yang kedua, Aero di tangga yang ketiga. Manakala Ken Sang untuk perlumbaan ini tak seperti di MNL di mana beliau gagal dan hanya menduduki tangga yang kelima saja. Walau bagaimanapun still lagi MN. Okey. So untuk perlumbaan ini saya tak dapat banyak yang saya dapat perkatakan kerana saya berada di belakang staging dan saya tidak dapat melihat keseluruhan perlumbaan untuk T-Pro Kart pada hari tersebut. Saya hanya mengendalikan dan saya hanya dapat menyampaikan keputusan penuh sahajalah dari segi aksi dan juga kemantapan pelumba-pelumba pada hari tersebut. Saya tidak dapat melihat secara keseluruhannya. Okey. So, keesokan harinya MNC. By the sound of the tune. Itu dia Hafiz Syahrin, pelumba MotoGP Malaysia. Kita amat bertuah kerana beliau juga turut bersama beraksi dalam perlumbaan MNC edisi pada tahun ini. Beliau menyertai 3 kategori tengok menang tak menang, yang itu kita lihat keputusannya nanti. Untuk MNC round pertama ini kita adakan di Kota Raja pada 13 hari bulan di mana perlumbaan MNC ini mendapat sokongan penuh daripada Aeromax sebagai official tayar untuk kegunaan MNC sepanjang tahun 2022. Okey, untuk perlumbaan ini dipertaruhkan sebanyak 5 kategori. Okey, 1, 2, 3. Okey, sebanyak 5 kategori iaitu FF, GT Stock 17.5 ton, Stock 13.5, Super Stock 13.5 dan juga Tamiya Truck. Di mana lebih kurang seramai 76 peserta kalau pada rekod saya ini, sebanyak 76 peserta yang telah menyertai.
untuk edisi pada kali ini. Okey, untuk perlombaan ini boleh saya katakan perlombaan yang sudah lama, perlombaan yang sudah lama dinantikan oleh para pelumba setelah sekian lama menunggu, mungkin hampir 2 tahun semenjak PKP lagi. Memang perlombaan ini langsung tidak diadakan, dan tahun ini adalah kali pertama MNC dilaksanakan selepas PKP dan betul-betul mendapat sambutan daripada semua pelumba. Dan alhamdulillah pada hari tersebut langsung tak hujan. Okey, kita pergi ke setiap kategori ya. Untuk kategori truk agak mengejutkan. Selalunya untuk truk ini ada 2-3 nama saja yang menguasainya, seperti Syukri ataupun Aaron. Tetapi kali ini Eddie betul-betul mencuri tumpuan kerana beliau berjaya memenangi, bukan memenangi saja, malah menjadi time qualifier ataupun pelumba paling pantas dalam truk. So tahniahlah kepada Eddie kerana berjaya menyingkirkan Syukri dan juga Aaron daripada kedudukan yang pertama, di mana untuk truk A-Man keputusan penuh, Eddie adalah kedudukan yang pertama, Syukri kedua dan Syam Sakura. Jarang sahabat ini menduduki podium, tapi kali ini beliau memang amat bertuah kerana berjaya menduduki podium yang ketiga. Okey. Untuk kategori berikutnya adalah kategori A-Man untuk kategori FF. Untuk FF pelumba ini dulu dia tak masuk, tapi kali ini namanya ada lah, dan of course lah dia akan boleh menjadi juara dan juga TQ iaitu Wong Kok Wai, di mana kedudukan kedua dimenangi oleh Q Saugi, malah yang ketiga adalah Ivan Lee. So 1, 2, 3 dua-duanya geng demo je. Okey, Nas Akid Zai di tangga 4, 5 dan 6. Okey, Hamka ke-7, Jo Aziz ke-8, manakala Hafiz Syahrin di tangga yang ke-9 Okey, Hafiz Syahrin dia ada di sini, hanya mampu menduduki tangga yang ke-9. So pada waktu ini apa yang saya lihat memang Hafiz Syahrin tidak mampulah menyaingi kehebatan pelumba-pelumba lain. Memang agak jauh beliau ditinggalkan. Walau bagaimanapun ini adalah kali pertama beliau menyertai, sudah pasti pada perlombaan yang akan datang mungkin akan Hafiz Syahrin akan melakukan sesuatu lah sekiranya beliau masih lagi kekal dalam kategori ini. Okey, untuk GT A-Man GT. Okey, untuk GT ni ada keputusan yang begitu memeranjatkan kerana pelumba baru memenangi perlombaan ini, walaupun Nizam JB nampaknya seperti mampu untuk menjuarainya, tapi beliau gagal. Beliau gagal. Walaupun TQ, tapi beliau tetap gagal untuk menyaingi kehebatan Syahir, di mana beliau diasak begitu hebat oleh Rojak sehingga terlupa nak kejar Syahir. Okey, untuk kedudukan yang keempat Ahmad Ridwan, kelima Fitri, Azli KL di tangga yang ke-6, Salim JB di tangga yang ke-7, Hafiz Syahrin juga berada di kategori ini. Okey, agak bagus keputusannya di kedudukan yang ke-8, Hafiz Nordin ke-9 dan Iqbal Adnan di tangga yang ke-10. Okey, untuk kategori stok pula. Okey, untuk kategori stok 13.5 ton okey. Michael Low menjadi juara dan juga TQ diikuti oleh Nas dan juga Zaki. Untuk pelumba-pelumba lain Syukri, Fira, Zairi, Arman, Eddie, Hafiz Syahrin juga berada dalam kategori ini dan di tangga yang ke-10 Wak. So dalam kategori ini memang kita dah dapat anggarkan lah Michael Low akan menjuarai perlombaan yang ini cuma yang kita tak sangka iaitu Hafiz Syahrin lah berjaya duduk dalam A-Man kategori sebab kita ada untuk B-Man stok kita ada 8 lagi pelumba, di mana Hafiz Syahrin berjaya mengatasi 8 pelumba lain untuk menduduki 8 ataupun 9 pelumba lain untuk menduduki kedudukan A-Man. Hebat beliau. Okey, dan kategori terakhir adalah kategori super stock.
Okey, untuk super stock ini ada 3 pelumba yang betul-betul memberikan impak ataupun saingan yang begitu hebat, iaitu Michael Low, Wong Kok Wai dan juga Aidek Haikal. Walaupun Aidek Haikal memberikan cabaran pada setiap final 1, 2 dan 3, tetapi masalah pelanggaran terbalik dan menyebabkan beliau gagal untuk menduduki mana-mana podium pun, kerana dudukan yang ketiga adalah Syahrin, Wong Kok Wai kedua, manakala Michael Low adalah tangga yang pertama, dan juga time qualifier lah. Aidek Haikal hanya berjaya di tangga yang keempat. Azri Amri agak saya rasa beliau mempunyai masalah grip untuk perlombaan tersebut, di mana Azri Amri berjaya yang kelima. Peter dan juga Dr. Bill betul-betul memberi saingan yang cukup hebat dalam perlombaan Superstock MNC pada kali ini. Lilin tangga yang ke-8, Cikgu Reza. Jarang sahabat ni main, menduduki tangga yang ke-9, manakala Syam di tangga yang ke-10. Okey. So dalam perlombaan ini kita boleh lihat kebanyakan nama-nama yang sebut tadi adalah nama-nama yang dominan ataupun nama-nama yang biasa ada dalam MNC. Okey, hanya beberapa pelumba baru saja yang boleh saya katakan yang ada lah, yang mana cuba untuk bersaing dalam MNC pada kali ini, tetapi hanya 2-3 pelumba saja yang nampaknya betul-betul meningkat naik seperti Syahir. Mari kita saksikan satu perlombaan untuk tontonan anda. Okey, itu dia. Saya sudah melintas pada awal-awal perlombaan. Di mana ketika ini kedudukan pertama masih lagi. Oh, jangan dapat dipintas di situ. Roja jangan berdaya meminta suruh menentukan perasaan yang kedua. Yang pertama. Dipintas kembali bagaimana ya? Roja agak agresif. Untuk sebentar kedudukan yang kedua. Walau bagaimana agak pintar. Roja mengambil untuk memastikan kedudukan yang kedua. Walaupun juga kedudukan pertama dan turun menghalang Syahir daripada untuk final ketiga ini. Sedang dilakukan dalam masa yang sama. Rojak tidak memberi asakan kepada Enggan. Masih lagi Syahir di hadapan. Jadi kan kesilapan masih dapat mempertahankan kedudukan yang kedua. Rojak terus memperkemaskan kemajuannya beberapa pemirsa ini. Rojak dengan 18. Kemudian nomor 6 mantan tanda Indonesia 19 Jadi berbeda konsentrasi atau potensi yang dimiliki oleh Rojak lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Tahun pasnya kami serta dengan 18. Okey, berlaku pelanggaran sampai mata. Okey. Kapalnya Rojak semakin mendekati kedudukan Syahir. Adakah Rojak mampu untuk melepas kedudukan pertama daripada Syahir? Ada lebih kurang 20 saat lagi untuk tamat. Ini adalah saat yang terakhir untuk Rojak membuka kedudukan Syahir. Perubahan untuk perayaan dalam satu laluan yang sama. Adakah ini pertandingan terakhir yang akan bagaimana? Adakah dapat dipintas? Tidak. Syahir ini Rojak ini sama yang ini pada sini hati ini hitam ini
Rojak memberi saingan yang kuat kepada Nizam untuk mengatasi beliau sekurang-kurangnya menduduki tangga yang kedua. Tapi walau bagaimanapun, Nizam JB mempunyai pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan Rojak, di mana Rojak hanya berjaya berpuas hati di tangga yang ketiga. Okey. Untuk rangkuman seterusnya, kita ke Pulau Pinang. Okey, bersama saya Tomoh Gudang Belakang ataupun mastermind untuk race Kokodok pada tahun 2022 ni lah. So kita dah jalankan sebanyak 4 siri. 4 siri. So bagaimana perkembangan race Kokodok kita pada tahun ini? Pada pendapat saya dia lebih menarik lah, lebih tersusun pada kali ini sebab kita equipment kita cukup, kita PT kan. Sebelum ni kita kekurangan PT. Okey. Dia jadi sibuk sikit. Sekarang dia lebih tersusun lah. Okey, sekarang ni kalau kita lihatkan perkembangan di Batu Kawan ni dari segi yang kata apa newbie memang ramai dan kemungkinan besar race ini akan dibuat lagi. So ada permintaan daripada rakan-rakan kita di luar, di Kuala Lumpur, kebanyakannya di Kuala Lumpur yang meminta untuk race ini dibuka pada mereka. So bagaimana pendapat Tomoh? Agak susah sikit sebab kita race ni banyak manual. So kalau terlalu ramai penyertaan susah nak handle. Sebab tu saya tak mau buka terlalu banyak. Sekarang pun kita buka 60 orang. Habis pukul 6 lebih. Kalau lebih daripada pada race pertama lebih kurang 30. 30. Race yang kedua dah meningkat yang race pertama tu 20. Belas meningkat pada 30. Lepas tu hingga menjangkau 50 dan hari ini melepasi daripada angka 50, 60, lebih kurang 60. 7 grup yang mana terpaksa Abang Tuk Moh kita ni terpaksa handle. Dan saya nampak tadi memang betul-betul lemas lah. Dan menangkan hari ni pun panas lagi lah haru. Okey, Tok, so apa adakah orang kata apa matlamat race ini berjaya daripada pandangan Tok sendiri? Pada pendapat saya dia berjaya sebab ramai nubis-nubis kita yang tak tahu langsung dalam RC boleh main, boleh race kan, daripada yang tak boleh langsung main boleh main. Walaupun ada yang masih lagi tercari-cari rentak. Okey, sekarang ni kita lihat konsep yang sebegini telah diamalkan oleh Tok Moh pada tahun 2010 lagi. Ya, bermula daripada tahun 2010. 2010. Dan baru-baru ini kalau kita lihat di Skudai sendiri pun telah memulakan konsep yang sama untuk newbie dan juga menggunakan sistem yang sama. Okey, so nampaknya sistem ataupun format yang race-race yang berlevelkan club race seperti di Batu Kawan dan juga di UTM Skudai tu nampaknya lebih mendapat perhatian daripada race-race yang lebih besar sebab yang ini dia lebih banyak mengundang boleh membawa newbie. Race baru. So sekarang ni apa projek berikutnya Tok Moh? Adakah lepas raya ataupun tunggu bulan 6 gitu? Tengok keadaan, plan lepas raya tapi tak tahu bila. Ya, okey baik. So kita tunggukan mesej daripada Tok Moh. Itu dia Tok Moh.
kiranya mastermind lah ataupun chief dimission lah, yang mana beliau membawa perlombaan CHOC series ini ke tahap ini sekarang ini ya. Sekiranya dilihat untuk CHOC series ini ya, memang mendapat sambutan yang begitu hangat. Nah, sekiranya dilihat ramai tim-tim daripada utara yang memberi sokongan penuh kepada beliau untuk menjayakan perlombaan CHOC series ini. Batu Kawan bukanlah satu track yang mempunyai fasilitis yang lengkap jika nak dibandingkan dengan track seperti Kota Raja, Kepong, Mutiara ini tidak. Kerana dia hanya track dan juga staging sahaja. Dari segi fasilitis seperti tandas, api dan air memang tak ada. Walau bagaimanapun ini adalah satu-satunya track di kawasan utara yang begitu aktif. Mereka bersyukur dengan track yang sedia ada ini, dan mereka menggunakan konsep santai untuk setiap perlombaan CHOC series, yang mana mereka datang bawa kemah sendiri, bawa generator sendiri, kalau nak bawa toilet pun bawa toilet sendiri, untuk keselesaan masing-masing. Inilah yang menariknya untuk perlombaan CHOC series. Tidak perlu minta, tidak perlu kata, pandai-pandailah mereka bawa apa yang patut untuk mereka berlumba. Begitulah konsep yang di-apply oleh Tok Moh dan juga rakan-rakan PPRCC dan juga rakan-rakan yang lain lah untuk perlombaan CHOC series ini. Okey, untuk perlombaan ini adalah perlombaan yang keempat dan betul-betul mendapat sambutan yang hangat. Lebih kurang 7 grup so dalam 60 peserta lebih yang mana bersaing antara satu sama lain. Okey, untuk super stock kita ada kelas A-man, B-man. Pro stock kita ada A-man dan B-man juga. Dan untuk newbies kita ada 3. Ada kelas A-man, kelas B-man dan juga kelas C-man. So bermakna ada 7 grup keseluruhan. Dan pelumba-pelumba baru lebih kurang dalam 30 orang seingat saya, yang mana menguasai jumlah peserta pada hari tersebut. Dan jika dilihat daripada satu siri ke satu siri untuk perlombaan CHOC ini, boleh dilihat perkembangan rakan-rakan newbie kita ni, di mana pada perlombaan pertama memang haru biru, udah ke mana-mana perginya, yang hilang dari radar pun ada. Untuk perlombaan kedua semakin membaik, untuk pertandingan yang ketiga semakin membaik, dan pada perlombaan yang keempat ini pun semakin baik. Dan kita boleh lihat bagaimana skill mereka, cara pemanduan mereka sudah menghampiri satu level yang mana mereka mungkin boleh pergi ke perlombaan yang lebih besar, contohnya mungkin MNC lah. Walau bagaimanapun mungkin itu agak keterlaluan saya katakan, tetapi levelnya memang sudah meningkat naik. Okey, untuk CHOC series ini sambutan hanya bukan datang daripada kawasan-kawasan di Penang saja, malah datang daripada Kedah dan juga di Perak. So mari kita lihat apa kata orang Perak. So untuk race, pasti untuk race akan berlangsung lagi selepas raya nanti. So adakah Ipoh akan menghantar lebih ramai kontingen untuk bertanding dalam beberapa kategori yang nampaknya mungkin boleh mendapatkan sesuatu lah. Okey, saya rasa besok kodok ni sambutan dia sangat luar biasa. Saya rasa mungkin ada lagi player yang mungkin diorang akan terpilih lagi. Sebab saya tengok pun majoriti kalau sedemikian rupa, kalau yalah kan semua amal kategori ada medal dan sebagainya, mungkin ada tambah lagi 3 orang untuk bersaing. Tapi saya rasa mana yang ada sekarang ni boleh dikekalkan. Itu dia orang Perak. Dan pada hari tersebut tim daripada Perak
kalau tak salah lebih kurang dalam 6 orang macam tu lah yang datang. Okey, so kita terus kepada keputusan untuk perlombaan tersebut, di mana untuk Super Stock di mana Muza lah menjadi champion dan juga TQ. Untuk Muza ni saya ingat saya dah 3 kali lah beliau champion. Untuk perlombaan Chok Series ini, kedua John, ketiga Mael, Tuan Mael, Presiden PPRCC, keempat Muhammad, kelima Kan, keenam Hafiz Nabi daripada Ipoh, Asoy ke-7, 8 Scott, saya duduk tangga yang ke-8, Mi di tangga yang 9, manakala Leman di tangga yang ke-10. Okey, untuk kedudukan pro, untuk kedudukan Stock Pro pula, Fendi champion. Fendi ni rakan baru. Akmal di tangga yang kedua, McD tank qualifier gagal dan menduduki tangga yang ketiga. Iwan pun rakan baru, Apit Jadom juga rakan baru, Mat KJ, Ringo, Ipoh, Jaa juga Ipoh. Di mana untuk kedudukan pro itu Stock Pro 13.5. Okey, untuk Stock Newbies, ini newbie untuk MN, Amal champion dan juga TQ. So Amal ni anak Tuan Mael pada MNC yang minggu sebelum itu. Beliau juga memberikan impak dalam perlombaan walaupun B-man. Okey, Panjang tangga yang kedua, Ihsan tangga yang ketiga, Arif Fiza keempat, Nan, Raihan, Mat, Paris, Elvin, Along Cha, Pak Lah. Ini semua novice, semua rakan-rakan baru. Yang hanya saya kenal pun 2-3 nama sahaja. So B-man pun 10 player, Seaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 player. So maknanya sekarang ni untuk novice ada 26 orang. Wow, hampir separuh. Bayangkan bagaimana Chok Series ini mampu membawa ramai pelumba-pelumba baru untuk bersaing. Okey, sebelum kita menutup tirai, kita dengar dulu apa pesanan daripada Tuan Mael, Presiden PPRCC. Okey, perlombaan telah pun tamat dan bersama saya adalah Tuan Presiden untuk PPRCC, di mana beliau hari ini gagal untuk mempertahankan kedudukannya TQ sebelum ni, di mana beliau hanya mampu menduduki tangga yang ketiga. Walau bagaimanapun, tahniah lah, saya dapat nombor 8. Okey, so kita ingin tanyakan sedikit pandangan lah daripada Tuan Mael sendiri berkaitan dengan apa Chok Racing ni yang dah kita jalankan selama 4 siri ya. Okey, macam mana Tuan? Sedikit pandangan Tuan tentang perkara ini. So alhamdulillah. So pandangan saya tentang series of Chok Kodok Race ni sebenarnya bagus, sangat-sangat bagus. Cuma kita memberi peluang kepada bakat-bakat baru. Kita memberi peluang kepada newbie-newbie yang tak pernah race kan. So yang belum ada kekuatan untuk nak pergi race di luar sana. Sebab yalah race di luar sana kita tahu kan dengan skill-skill yang tinggi. Jadi untuk nak exposekan dia orang ke format race dan pengalaman race tu, ini yang kita adakan race. Jadi race Chok Kodok ni basically kita very minimal punya entry fees iaitu RM30. Tayar kita tak lock, tayar open. Dan mungkin kemungkinan ke depan kita consider lah tayar open. Tapi itulah kita nak bagi peluang kepada newbie sebenarnya. At the same time kita nak meriahkan acara remote control car bahagian utara. So selama ni kita dah bukan ketinggalan tapi kita lama tak mengurus ataupun menjalankan perlombaan race remote control. Okey, ada sedikit pertanyaan. Okey, yang kita dengar mengatakan bahawa trek Batu Kawan ini tidak ada dalam perancangan PDC untuk masa yang akan datang. So bagaimana pandangan Tuan tentang perkara ini? Itulah yang kita pun baru dapat tahu last minute yang trek ini sebenarnya dalam perancangan pelancang bandar dia orang ni tak termasuk lah. Kawasan ni akan dia orang ambil untuk lakukan aktiviti lain. Tapi kita bertuah baru ni kita ada ahli majlis dalam melawat kita punya trek.
Dan kelab kita pun PPRCC sebenarnya officially legal telah diluluskan oleh Persatuan Pertubuhan. Jadi dengan situ kita akan usulkan inilah proposal kepada ahli majlis. Melalui perbincangan dengan ahli majlis tu nampak positif lah. Kemungkinan track ini kita cuba kekalkan dalam perancangan kerajaan negeri lah. Itulah. Okey. So itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan perkembangan race Cok Kodok kita dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan track Batu Kawan. So nanti tunggu untuk race yang akan datang yang mana kita akan membuat liputan nanti. Okey. Coming soon. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Mael ya kerana sudi diwawancara oleh saya pada lewat petang selepas perlombaan Cok Series tersebut. Okey, so selepas ini ada lagi 2 perlombaan yang mana saya akan hadir sebagai transponderman, iaitu di SACC Malls untuk Team Power Cup, dan juga satu lagi mini race lah yang saya adakan untuk bagi di Pinji, itu di Ipoh lah sebelum bulan puasa. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Adios. 摩天楼青く煙らせる雨はお前の流した涙のようだね見えない絆を確かめるように何度も振り向く背中が辛いよさよならが最後の優しさだなんて二人とも生まれる時代を間違えたのさ Blue, blue rain in my soul Blue, blue rain in my soul Adakah Ipoh akan menghantar lebih ramai kontingen untuk bertanding dalam beberapa kategori yang nampaknya